Selamat sejahtera. Hari ini, kumpulan 6 akan membentangkan kajian kes kami yaitu Naluyan Waterpark Tenom Sabah. Untuk pengenalan, saya akan menceritakan tentang latar belakang Naluyan Waterpark. Kawasan ini terletak di Tenom Sabah menggunakan air Bukit Semula Jadi. Kawasan ini turut menawarkan syariat dan suasana rekreasi. Kawasan ini berkonsepkan alam semula jadi dan menjadi tarikan ekopelancongan budaya Murut. Bagi pernyataan masalah, yang pertama yaitu infrastruktur dan kemudahan semakin rosak. Kemudian banjir menjejaskan kualiti air kolam. Media sosial pula kurang aktif dan tidak dikemas ini. Jumlah pengunjung dan pendapatan semakin menurun. Untuk objektif kajian kami terdapat 3 yaitu kami ingin mengenal pasti puncak kemerosotan kemudahan dan pengurusan air, menilai kelemahan pemasaran dan komunikasi digital serta mencadangkan strategi pemulihan dan pembangunan semula. Bagi konsep dan teori, konsep pengurusan seni dan warisan, pelancong mampan menjaga alam dan budaya secara bertanggung jawab. Rekreasi membantu menghubungkan komuniti dengan budaya tempatan. Kemudian penyelenggaraan fasiliti penting untuk melindungi aset warisan. Kegagalan pengurusan boleh menjejaskan imej dan kepercayaan pengunjung. Bagi teori kelestarian ekonomi pula, pendapatan stabil penting untuk penyelenggaraan aset. Budaya Murut menjadi tarikan tambahan kepada pelancong di kawasan tersebut. Krisis keuangan menyebabkan fasiliti terabai dan pengunjung berkurangan. Promosi digital membantu meningkatkan pendapatan dan kelestarian. Bagi metodologi kajian pula, reka bentuk kajian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu kajian lapangan dan analisis tekstual. Untuk kaedah pengumpulan data, kami menggunakan penyelidikan lapangan di mana pemerhatian digital dan rekaman fotografi dilaksanakan di kawasan tersebut. Temu bual mendalam juga dilaksanakan oleh kami, yaitu sesi bersama pihak pengurusan, staf dan penduduk tempatan. Untuk analisis dokumen, semakan ulasan pelancong, yaitu trip.com dan jejak media sosial dijalankan. Untuk instrumen kajian, soalan temu bual terbuka dilaksanakan kepada 5 orang informan, yaitu menggunakan kaedah kualitatif. Manakala borang soal selidik Google Form diedarkan kepada 100 orang responden melalui kaedah kuantitatif. Nama saya ialah Lee Ung Hui, student matrix number saya ialah 113155 dan saya ialah student bawah Art Management. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan bahagian 4.0 yaitu analisis data dan dapatan kajian. Saya akan bermula dengan 4.1 analisis data soal selidik, yaitu dalam gambar ini menunjukkan jadual 1 bawah 4.11 demografi responden. Jadual pertama ini ialah tentang taburan responden mengikut jantina. Jadual 1 menunjukkan taburan responden mengikut jantina. Daripada jadual ini, terdapat seramai 43 orang responden adalah lelaki, iaitu 43% daripada jumlah keseluruhan responden. Manakala baki 57 orang lagi merupakan responden perempuan yang mewakili 57% daripada jumlah keseluruhan responden. Hasil analisis menunjukkan lebih ramai responden perempuan berbanding dengan responden lelaki dalam kajian soal selidik. Jadual 2 menunjukkan taburan responden mengikut umur. Terdapat 5 pilihan peringkat umur, yaitu bawah 18 tahun, 18 hingga 24 tahun, 25 hingga 34 tahun, 35 hingga 44 tahun, dan 45 tahun ke atas. Hasil analisis menunjukkan bilangan responden paling tinggi adalah responden umur 18 hingga 24 tahun, yaitu 61 orang ataupun 61% daripada jumlah keseluruhan responden. Manakala bilangan responden paling rendah adalah responden umur 45 tahun ke atas, yaitu 3 orang sahaja atau 3% daripada jumlah keseluruhan responden. Jadual 3 menunjukkan taburan responden mengikut pekerjaan. Terdapat 4 pilihan yaitu pelajar, sektor awam, sektor swasta, dan tidak bekerja. Hasil analisis ini menunjukkan bilangan responden paling tinggi adalah dari pelajar yaitu 35 orang ataupun 35% daripada keseluruhan, manakala bilangan responden paling rendah adalah dari responden yang bekerja bawah sektor swasta, yaitu 19 orang sahaja ataupun 19% daripada jumlah keseluruhan. Jadual 4 menunjukkan taburan responden mengikut negeri asal. Terdapat 3 pilihan yaitu dari negeri Sarawak, dari Sabah, dan Semenanjung Malaysia. Hasil analisis menunjukkan bilangan responden tertinggi adalah dari Sarawak dengan 87 orang responden ataupun 87% daripada keseluruhan, manakala bilangan responden paling rendah adalah dari Semenanjung Malaysia dengan 4 orang ataupun 4% daripada jumlah keseluruhan responden. Soalan pertama, pada pendapat anda sejauh manakah tahap pengurusan di Naluyan Waterpark mempengaruhi pengalaman pengunjung? Terdapat 5 pilihan jawapan yaitu sangat tidak memuaskan, tidak memuaskan, sederhana, memuaskan, dan sangat memuaskan. Berdasarkan catatan tersebut, hasil kajian menunjukkan bahawa 37 orang ataupun 37% daripada responden berpendapat bahawa tahap pengurusan di taman tersebut adalah sangat memuaskan. Manakala untuk yang paling rendah adalah sebanyak 3% ataupun 3 orang, yaitu bawah pilihan sangat tidak memuaskan. Soalan kedua yaitu bawah catatan 2, apakah masalah utama yang anda rasa dihadapi oleh pengurusan taman ini? Untuk soalan ini boleh pilih lebih daripada 1. Terdapat 4 pilihan jawapan yaitu kekurangan penyelenggaraan, kekurangan staf, pengurusan tidak teratur, dan kemudahan tidak mencukupi. Peratus untuk paling tinggi adalah bawah pilihan kemudahan tidak mencukupi, yaitu sebanyak 66% ataupun 66 orang daripada keseluruhan responden. Manakala untuk yang paling rendah adalah bawah pilihan kekurangan staf, yaitu sebanyak 37 orang responden ataupun 37% daripada jumlah keseluruhan. Soalan untuk cara 3, adakah anda pernah mengalami sebarang masalah semasa melawat tempat ini? Cuma ada 2 pilihan yaitu ya atau tidak. Berdasarkan catatan tersebut, terdapat 58 orang atau 58% daripada 100 responden menyatakan bahwa mereka pernah mengalami masalah semasa melalui tempat ini. Manakala 42 orang ataupun 42% daripada jumlah responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami sebarang masalah. Soalan untuk catatan 4, pada pendapat anda, apakah langkah yang paling penting untuk memulihkan keadaan taman ini? Terdapat 4 pilihan jawapan yaitu meningkatkan kemudahan, menambah staf, meningkatkan kebersihan, dan penyelenggaraan, akhir sekali memperbaiki sistem pengurusan. Berdasarkan catatan tersebut, terdapat sebanyak 33 orang ataupun 33% daripada keseluruhan berpendapat bahwa langkah paling penting adalah untuk meningkatkan kemudahan yang disediakan.
Manakala untuk peratus yang paling kecil adalah sebanyak 11%, yaitu 11 orang berpendapat bahawa hanya perlu menambah staf. Soalan carta 5, sejauh mana anda bersetuju bahawa penambahbaikan pengurusan boleh meningkatkan jumlah pengunjung? Terdapat 5 pilihan jawapan, yaitu sangat tidak setuju, neutral, setuju dan sangat setuju. Berdasarkan carta tersebut, peratusan paling tinggi adalah sebanyak 28%, yaitu bawah pilihan jawapan sangat setuju. Manakala paling rendah adalah sebanyak 8% yang memilih tidak setuju. Soalan untuk carta 6, adakah anda pernah mendengar tentang laluyan waterpass sebelum ini? Dua pilihan jawapan, yaitu ya atau tidak. Berdasarkan carta tersebut, terdapat sebanyak 55 orang ataupun 55% daripada keseluruhan memilih tidak. Manakala untuk selebihnya, yaitu 45% ataupun 45 orang memilih ya. Soalan untuk carta 7, jika ya, bagaimana anda mengetahui tentang tempat ini? Terdapat 4 pilihan, yaitu media sosial, rakan atau keluarga, iklan, artikel atau blog. Berdasarkan carta tersebut, peratusan paling tinggi adalah sebanyak 34% daripada keseluruhan ataupun 34 orang yang memilih iklan. Manakala yang paling rendah adalah sebanyak 17% sahaja ataupun 17 orang yang memilih artikel atau blog. Untuk carta 8, pada pendapat anda sejauh mana keberkesanan promosi laluyan waterpark? Terdapat 5 pilihan, jawapannya itu sangat tidak berkesan, sederhana, berkesan dan sangat berkesan. Berdasarkan carta tersebut, peratus paling tinggi adalah sebanyak 32% ataupun 32 orang daripada keseluruhan yang memilih sederhana. Manakala peratusan paling rendah adalah sebanyak 7% ataupun 7 orang yang memilih tidak berkesan. Carta 9, adakah anda pernah melihat iklan atau promosi tentang tempat ini di media sosial? Terdapat 3 pilihan, yaitu kerap, jarang, dan tidak pernah. Berdasarkan carta tersebut, peratusan paling tinggi adalah 56% daripada jumlah keseluruhan yang memilih tidak pernah, manakala yang paling rendah adalah sebanyak 10% yang memilih kerap. Untuk carta 10, pada pendapat anda, apakah kelemahan utama dalam pemasaran tempat ini? Untuk soalan ini boleh pilih lebih daripada satu. Terdapat 4 pilihan, yaitu kurang promosi media sosial, kandungan tidak menarik, kurang maklumat kepada pengunjung luar, dan tiada branding yang kuat. Berdasarkan carta tersebut, peratusan paling tinggi adalah sebanyak 60% ataupun 60 orang yang memilih tiada branding yang kuat. Manakala yang paling rendah adalah bawah pilihan kandungan tidak menarik. Sebanyak 30 orang ataupun 30% daripada keseluruhan responden. Carta 11, sejauh mana anda bersetuju bahawa komunikasi yang lemah menyebabkan tempat ini kurang dikenali? Terdapat 5 pilihan, jawapannya itu sangat tidak setuju, neutral, setuju dan sangat setuju. Berdasarkan carta tersebut, peratusan paling tinggi adalah sebanyak 37% ataupun 37 orang daripada keseluruhan yang memilih setuju. Manakala peratusan paling rendah adalah sebanyak 12% ataupun 12 orang daripada keseluruhan yang memilih tidak setuju. Bagi dapatan kajian temu bual, saya akan menerangkan tentang demografi responden terlebih dahulu. Kami telah menemu bual 5 orang responden, iaitu responden pertama Renvidi Benedict dan Gisa Julius yang merupakan staf di kawasan tersebut. Manakala informan ketiga dan keempat iaitu Saido Marjos dan Josh Smith merupakan pengunjung di kawasan tersebut. Dan akhir sekali informan terakhir kami adalah Encik Gerald Baxter yang merupakan pemilik ataupun adik kepada pengusaha kawasan tersebut. 4 daripada informan tersebut menggunakan kaedah temu bual bersemuka. Dan bagi informan kelima, kami menggunakan temu bual atas talian melalui pautan Google Meet. Untuk informan pertama, pengkaji telah bertanyakan tentang aduan fizikal pelancong semasa proses pembelian tiket. Kemudian kami telah bertanyakan tentang maklum balas pelancong berkaitan maklumat dan media sosial serta bertanyakan kesan proses maklumat ini terhadap kutipan dana harian. Informan kami mengatakan bahawa pengunjung mengadu keadaan syalet kayu, usang dan bimbang tentang keselamatan kolam yang suram. Informan pertama turut mengatakan hanya pengguna Facebook dan penduduk tempatan yang mengetahui tentang kewujudan taman tema air ini. Selebihnya, kawasan ini tidak diketahui oleh orang ramai. Selain itu, informan pertama kami juga turut mengatakan bilangan pelawat merosot tajam menyebabkan hasil tiket harian mengecil dan modal pusingan operasi harian menjadi sangat terhad. Objektif kami tercapai iaitu objektif pertama infrastruktur yang daif dan bimbang aspek keselamatan, objektif kedua jurang komunikasi dan impak ulasan yang negatif di internet, dan objektif ketiga kejatuhan aliran tunai kaunter tiket. Untuk informan kedua, pengkaji telah bertanyakan cabaran menjaga kolam dari segi impak bencana alam, serta kesan penurunan naratif dan ulasan negatif, serta impak krisis kolam ini terhadap fungsi rekreasi warisan. Informan kedua kami mengatakan banjir besar Tenma membawa mendapan selut dan lumpur tebal ke kolam air. Bukit kekurangan modal menyebabkan lantai kolam licin dan berlumut kerana lambat dibersihkan. Kemudian, informan kedua berkatakan, berita air berlumpur tersebar luas dari mulut ke mulut word of mouth menyebabkan pihak pengurusan gagal memberikan penjelasan digital terhadap hal ini dan menyebabkan imej tapak terjejas. Kawasan bertukar sunyi dan terbiar. Nilai estetika alam semula jadi sebagai kebanggaan Kampung Mantelang semakin hilang. Untuk ini kami telah mencapai objektif pencemaran air. Objektif pertama yaitu pencemaran air bukit dan kolam berlumut pasca banjir. Objektif kedua pula kegagalan kawalan komunikasi krisis. Objektif ketiga kehilangan dinamik landscape warisan hidup. Untuk informan ketiga, pengkaji bertanyakan pengalaman pelancong mengenai kualiti air dan keselamatan. Selain itu kami turut bertanya tahap kemudahan accessibility maklumat digital serta perbandingan tulangan pengalaman dengan kos dan ekonomi setempat. Informan ketiga kami mengatakan bahawa air bukit segar tanpa klorin, tetapi tebing kolam curam dan licin. Pihak pengurusan kurang menyediakan papan tanda amaran keselamatan. Selain itu, maklumat digital ketinggalan zaman di Facebook hampir membatalkan hasrat kerana ulasan internet dipenuhi isu pasca banjir. Kemudian, pengalaman kurang memuaskan kerana pondok dan syalet kotor. Pengabaian berterusan akan merugikan ekonomi komuniti etnik Moro di sini. Objektif yang tercapai iaitu objektif pertama, keaslian air bukit terjejas oleh risiko keselamatan fizikal. Objektif kedua, kandungan promosi media sosial tidak dikemaskini. Objektif ketiga, ancaman kepada rantaian sosio-ekonomi tempatan. Untuk informan keempat kami pula,
Pengkaji bertanyakan tentang potensi estetika visual landscape kolam dan peranan media sosial dalam menarik segmen pasaran muda, serta impak jangka panjang terhadap nilai representasi warisan. Informan 4 kami mengatakan tempat ini menarik untuk segmen belia, namun laluan pejalan kaki rosak dan air dasar kelihatan agak keruh akibat sisa endapan banjir. Selain itu, tiada kandungan kreatif di platform modern seperti TikTok atau Reels menyebabkan belia menganggap tempat ini sudah ditutup. Selain itu, tanpa tindakan drastik, fungsi tapak sebagai warisan tenom akan lenyap dan tidak lagi dihargai generasi muda. Untuk informan keempat, kami telah mencapai objektif pertama iaitu kemerosotan kualiti landscape ekopelancongan. Objektif kedua kami, ketiadaan adaptasi alatan digital contemporary. Dan objektif ketiga, risiko kepupusan nilai fungsi budaya tapak. Bagi informan terakhir kami iaitu informan 5, pengkaji bertanyakan punca dalaman kemerosotan fizikal kolam dan chalet. Selain itu, kami turut bertanyakan kekangan organisasi dalam mengendalikan publicity digital serta bertanyakan kesan rantaian krisis terhadap kelestarian ekonomi warisan. Informan 5 mengatakan banjir kerap merosakkan jaringan pipe air bukit akibat tanah runtuh. Modal banyak habis untuk memulihkan bencana menyebabkan kosmetik fizikal terpaksa ditangguhkan. Selain itu, kekurangan kaki tangan mahir digital, tumpuan pengurusan terlalu terhad kepada operasi harian di tapak sehingga terlepas pandangan pembinaan image jenama. Selain itu, terperangkap dalam kitaran krisis kewangan pelawat berkurang, hasil tiket mengecil, organisasi gagal melabur semula untuk aset. Untuk ini kami berjaya menjawab objektif kami yang pertama, yaitu implikasi kos pemulihan job fisikal hulu sungai yang tinggi. Objektif kedua, ketiadaan kepakaran pemasaran digital kreatif. Serta objektif ketiga, lumpuhnya keupayaan pelaburan semula keuangan mampan. 5.0 cadangan penyelesaian. 5.1 pemulihan infrastruktur dan risiko bencana. Menambah sistem pelapisan air, memasang pelapis anti gelincir dan pembengkang besi, membaik pulih chalet dan pondok, menyediakan papan tanda keselamatan. 5.2 transformasi pemasaran digital. Mengaktifkan semula Facebook, TikTok, dan Instagram, menghasilkan kandungan promosi kreatif, memberi maklumat operasi secara terkini, memudahkan semakan tiket dan tepahan chalet. 5.3 pelestarian ekonomi dan warisan komuniti, menggabungkan aktiviti rekreasi dan budaya mulut, memperkenalkan kraftangan dan makanan tradisional, melibatkan komuniti dalam aktiviti pelancongan, dan menggunakan keuntungan untuk penyelenggaraan fasiliti. 6.0 kesimpulan. Rumusan utama, kelestarian Naluyan Waterpark bergantung kepada ketahanan infrastruktur dan kecekapan pemasaran digital. Malaman akhir pula ialah memulihkan image Living and Joyous Representation sebagai institusi warisan yang mampan. Seruan tindakan untuk kesimpulan ialah komitmen bersepadu antara pengurusan dan komuniti etnik mulut amat diperlukan bagi menjamin masa depan ekonomi tenom. Dalam kajian ini kami telah menggunakan beberapa sumber rujukan, yaitu yang pertama Sabah Tourism Board 2022 Tenom, kemudian Utusan Borneo, seterusnya Trip.com, kemudian YINRK Case Study Research and Application, terus BD 2001 Economics and Culture, dan akhir sekali Marzuki E. Muhammad D. dan Otman EG 2014 Pelajaran Komuniti dan Kelestarian Destinasi Luar Bandar. Berikut adalah lampiran kami borang soal selidik. Seterusnya, sesi temu bual bersama informan kelima kali kami melalui pautan Google Meet. Seterusnya, berikut adalah gambar kawasan yang terkesan dengan bencana banjir. Akhir sekali, berikut adalah gambar kawasan sekitar Naluyan Waterpark. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.